Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini rakyat Sabah, bukan saja Sabah, tetapi seluruh Malaysia digemparkan berkaitan dengan isu skandal rasuah yang berlaku di Sabah, di mana terdapat beberapa nama besar yang disebut. Bukan saja nama besar yang biasa-biasa, termasuk Ketua Menteri Sabah, Menteri Kewangan Sabah. Nah, bercakap berkaitan dengan ini satu perkembangan terkini, update terkini yang saya lihat berkaitan dengan isu skandal rasuah ini. Duit tunai dalam beg galas RM300K dikait Menteri Kewangan Sabah. Adakah berkaitan dengan nombor ini RM300K dikaitkan Menteri Kewangan Sabah adalah jumlah rasuah, duit rasuah yang masuk di dalam poket Menteri Kewangan Sabah ataupun mungkin mana-mana kepimpinan kerajaan negeri Sabah termasuk Ketua Menteri Sabah. Kalau benarlah mereka ini terlibat dengan rasuah. Tapi ini satu tajuk yang pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya rakyat Sabah. Duit tunai dalam beg galas, RM300K dikait Menteri Kewangan Sabah. Duit tunai dalam beg galas. Persoalannya, beg galas itu terletak di mana? Adakah di kediaman kepimpinan politik yang telah disebut-sebut dalam skandal rasuah ini? Pemberi maklumat dalam skandal rasuah Sabah mendedahkan tangkap layar WhatsApp dan butiran mengenai transaksi melibatkan 300K yang didakwa berkait dengan Menteri Kewangan Sabah masih dimanjun. Pemberi maklumat mendakwa Masidi yang juga adun karanaan ditawarkan RM3 juta dan 15% saham percuma dalam sebuah syarikat yang memohon lesen penerokaan mineral. Insentif ini didakwa sebagai habuan atas bantuannya. Pemberi maklumat juga mendakwa Masidi menerima tawaran lebih tinggi daripada yang lain kerana statusnya sebagai pemimpin kedua dalam kerajaan negeri selepas Ketua Menteri Haji Jinor. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalau benar Ketua Menteri Sabah dan Menteri Kewangan Sabah benar-benar terlibat dengan rasuah, adakah rakyat Sabah masih mahu mereka untuk terus menjadi pemimpin tertinggi di dalam kerajaan negeri Sabah, ataupun mereka patut diganti ataupun digulingkan? Nah, berkaitan dengan isu ini, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Bahkan di sini disebut dalam pertemuan itu, pemberi maklumat didakwa menunjukkan 300,000 yang disimpan dalam sebuah beg galas hitam untuk memaklumkan kepada AR mengenai deposit tersebut. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih yang sudah lama bersama dan setia di dalam channel ini. Dan kepada yang baru dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan selamat tahun baru kepada semua yang menonton video ini. Nah, rupanya ada satu lagi berita tergempar. Anda rasa kerajaan PHBN yang kini sedang mendominasi Putrajaya, kini sedang menjadi kerajaan hari ini, adakah ada parti di luar sana, gabungan pembangkang ataupun parti di luar sana yang juga mampu untuk menggegar Putrajaya kalau bukan Pakatan Harapan? Saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabudin yang amat hebat tulisannya. Solidariti PAS UMNO bakal gegar Putrajaya. Syabas dan tahniah kepada PAS kerana membuat keputusan tepat dan sangat betul untuk bersolidariti bersama Najib Razak pada 6 Januari 2025.
Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan dilaporkan mengeluarkan surat rasmi kepada Pesuruh Jaya PAS Selangor, Wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, Melaka, dan Pahang, serta setiausaha sayap-sayap parti agar berhimpun beramai-ramai di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya jam 9 pagi pada hari tersebut. Dalam suratnya, Taqiyuddin berkata, himpunan berkenaan adalah sebagai tanda sokongan dan solidariti kepada Najib dalam kes rayuannya berkaitan titah edendum oleh Agong ke-16 yang membenarkan bekas PM itu menjalani tahanan rumah. Wow. Ini satu keputusan daripada PAS yang bagi saya pasti bukan saja menggegar Putrajaya, tetapi pasti menggegar Malaysia. Andai kata perkara ini bakal menarik hati kepimpinan UMNO BN. Adakah UMNO BN akan keluar daripada kerajaan dan bergabung bersama PAS untuk membentuk kerajaan baru, untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini? Itu persoalan pertama. Dan persoalan kedua, cukupkah mereka, kerusi mereka untuk membentuk kerajaan baru? Saudara-saudara, UMNO lain-lain negeri, terutamanya yang berdekatan Putrajaya, dilaporkan sedang menggerakkan untuk seramai mungkin ahli masing-masing hadir ke Istana Kehakiman pada hari berkenaan. Kumpulan penyokong Najib pula akan mengadakan suatu gerakan awal di Taman Melawati sebagai persediaan untuk menggerakkan seramai rakyat dan ahli UMNO memberi sokongan kepada Najib pada 6 Januari nanti. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, apa pula pandangan dan penerimaan Anwar berkaitan dengan perkara ini? Adakah ini mungkin bermulanya kerjasama baru di antara PAS dan UMNO, ataupun ini hanya drama? Kita pun tak tahu. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Sama ada keputusan paling penting saat ini, Najib dibebaskan menjalani tahanan rumah ataupun tidak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu lagi kejutan besar. Ini satu kejutan besar di mana akhirnya Ketua Polis Negara dalam satu pendedahan. Mungkinkah ini satu perkara yang menunjukkan Ketua Polis Negara sedang dalam keadaan yang marah, sehinggakan Ketua Polis Negara saman Papagomo RM 3 juta. Walawe. Bukan satu jumlah yang sedikit. Ini adalah satu jumlah saman yang terlalu banyak. Nah, saudara-saudara, adakah perkara ini perlahan-lahan akan lebih panjang sehingga Papagomo boleh ditangkap bertahun-tahun di penjara? Nah, tuan-tuan dan puan, satu artikel KPN saman Papagomo RM 3 juta. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain memfailkan notis tuntutan saman RM 3 juta terhadap blogger kontroversi Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris. Difahamkan saman itu berkaitan dakwaan memfitnah dengan melabelkan Razaruddin sebagai pelacur, banduan terhormat, dan penjilat kepada PM Anwar Ibrahim. Razaruddin selaku plaintiff menyaman blogger terbabit berhubung kenyataan dimuat naiknya melalui satu video di YouTube dan TikTok, selain turut disebarkan melalui saluran media sosial yang lain. Peguam Ram Kumar mewakili Razaruddin memberitahu notis tuntutan Desember saman tersebut difailkan 26 Desember di Mahkamah Tinggi. Katanya tuntutan saman tersebut dihantar pada Jumaat kepada Papagomo yang dinamakan sebagai defendant. Oleh itu plaintiff menuntut ganti rugi
Bagi fitnah lisan, ganti rugi fitnah bertulis, ganti rugi ganti rugi teruk atau teladan, dan ganti rugi khas. Jadi saudara-saudara, saya pun tertanya-tanya, berani juga Papa Gomo sampai perkara ini telah menyebut kepada KPN yang menyaman Papa Gomo. Dan difahamkan berkaitan saman ini, dakwaan memfitnah dengan melabelkan KPN sebagai pelacur banduan terhormat dan penjilat kepada PM. Bagi saya ini satu perkara yang amat teruk untuk dikaitkan dengan seorang yang berjawatan, memegang jawatan sebagai ketua polis negara. Dan pada akhirnya, apa yang akan berlaku kepada Papa Gomo? Nah, kita nantikan saja. Apa komen Anda?